Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera yang dihormati Profesor Dr. Ismail Baba dan Dr. Mahathir Yahya. Kami dari Kumpulan 4 akan membentangkan tugasan bayi khusus SSE 396 Kerja Sosial Forensik bertajuk Kes Kehamilan Luar Nikah Pelajar Sekolah. Ahli kumpulan ini terdiri daripada Fatina Soha Muhammad, Nur Syafiqah Rosli, Nurul Akilah Muhammad Aminuddin, Hani Zafurah Perdas dan Nur Syahan Natijah. Amni bukan nama sebenar, ialah seorang pelajar tingkatan 3 di sebuah sekolah menengah. Beliau telah didapati terlibat dengan kes kehamilan luar nikah. Kes ini berlaku disebabkan oleh pergaulan bebas di antara Amni dan teman lelakinya Amri yang berusia 17 tahun. Mereka berdua telah terlanjur sehingga menyebabkan Amni mengandung. Setelah mengetahui perkara ini, Amri tidak mahu bertanggungjawab dan telah meninggalkannya. Keluarganya juga tidak menerima perkara ini dan menyalahkannya di atas apa yang berlaku. Ekoran itu, Amni telah menerima tamparan yang hebat di dalam hidupnya apabila dia perlu menanggung masalah ini bersendirian tanpa sokongan daripada sesiapa. Setelah diketahui oleh pihak sekolah, Amni telah dirujuk kepada pekerja sosial bagi membantu kes tersebut. Pekerja sosial perlu mengetahui faktor dan kesan dengan lebih mendalam supaya dapat menjalankan strategi intervensi yang bersesuaian. Seterusnya, dapat mencapai keberkesanan terhadap intervensi yang telah dijalankan. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan berlakunya perkara ini seperti penggunaan gadget yang meluas, memudahkan pelajar untuk mengakses kandungan yang tidak sesuai dengan umur mereka seperti laman web pornografi. Selain itu juga pengaruh rakan sebaya. Remaja sangat mudah dipengaruhi oleh rakan-rakan sebaya pada peringkat ini sehingga boleh membawa kepada perilaku negatif. Selanjutnya, pergaulan bebas yang tidak dikawal. Antara remaja lelaki dan remaja perempuan juga menjadi faktor yang menyumbang kepada penurunan tingkah laku bermoral di kalangan remaja masa kini, terutamanya melalui pengaruh percintaan remaja. Akhir sekali, komunikasi dan juga pengawasan yang tidak mencukupi dari keluarga. Mungkin disebabkan oleh kesibukan ibu bapa dalam pekerjaan sehingga anak-anak mereka terabai. Kesan yang dihadapi oleh remaja yang terlibat dalam kehamilan luar nikah. Pertama sekali, mengalami masalah gangguan kesihatan mental. Remaja mengalami ketidakstabilan emosi, tekanan dan sebagainya disebabkan oleh ditinggalkan kekasih, kekurangan sokongan orang sekeliling dan menghadapi stigma masyarakat. Kedua, menghadapi pelbagai komplikasi serius sepanjang tempoh kehamilan sehingga proses melahirkan. Hal ini berlaku disebabkan remaja masih muda dan tidak mampu menanggung beban kehamilan kerana alat reproduksi yang tidak mencapai tahap optimum. Ketiga, peningkatan kelahiran anak tidak sah taraf dan kes pembuangan bayi. Remaja sanggup melakukan pembuangan bayi kerana tidak mampu menanggung malu, di samping tidak bersedia untuk menjadi seorang ibu membesarkan anak. Malah lebih buruk lagi, bayi yang tidak bersalah ini dipandang serong oleh masyarakat sehingga memberi kesan mendalam kepada pembesaran mereka. Akhir sekali, masa hadapan remaja terjejas. Remaja yang terlibat dengan kes ini tidak dapat memenuhi keperluan mereka mendapat pendidikan sempurna di sekolah. Kesannya, mereka tidak berpeluang melanjutkan pelajaran lebih tinggi, seterusnya menghadapi kesukaran untuk mendapatkan peluang pekerjaan. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang strategi intervensi berdasarkan kes klien merupakan delinkuan, itu pesalah muda di bawah usia 18 tahun yang telah melakukan perbuatan yang menyalahi undang-undang. Pekerja sosial forensik merupakan golongan profesional yang bertanggungjawab dalam membantu kes klien dengan mengamalkan konsep keadilan pemulihan. Keadilan pemulihan merupakan satu model penyelesaian masalah tujuan yang sistematik merangkumi tahap permulaan, pertengahan dan penamatan. Tahap permulaan terdiri daripada 3M. Pertama, mengenal pasti masalah. Pekerja sosial forensik perlu mengenal pasti masalah utama klien dengan mengambil kira pelbagai faktor dan kesan secara menyeluruh dalam menyalurkan intervensi. Selain itu, pekerja sosial forensik juga boleh mengenal pasti kelemahan mekanisme yang sedia ada untuk penambahbaikan bagi mendapatkan hak dan keadilan bagi pihak klien. Kedua, meneliti. Pekerja sosial forensik perlu meneliti dengan lebih terperinci tentang masalah klien dan penelitian ini juga dapat mengkaji diversi menggunakan aspek undang-undang. Ketiga, menentukan objektif. Objektif yang dilakukan perlulah bersesuaian dengan matlamat yang ingin dicapai oleh klien hasil persetujuan bersama. Misalnya, klien ingin mendapatkan semula hak dan keadilan bagi dirinya sebagai seorang anak, pelajar dan mangsa keadaan atas perbuatan dirinya bersama teman lelaki. Jadi, pekerja sosial forensik perlu melibatkan perbincangan bersama klien dan individu yang bertanggungjawab dalam kes ini.
Pada tahap pertengahan, pekerja sosial forensik mencari alternatif atau pilihan kepada klien untuk meneruskan kehidupan dengan mewujudkan pendekatan restoratif dengan mengadakan sesi komunikasi bersama klien serta pasangan dalam merapatkan hubungan serta melahirkan sifat tanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukan. Secara tidak langsung, mencari alternatif ini dapat memberikan keadilan kepada klien untuk meneruskan kehidupan seharian. Di samping itu, klien mempunyai peluang untuk membuat pilihan setelah pekerja sosial forensik memberikan alternatif atau pilihan kepadanya, sama ada ingin meneruskan kehidupan bersama anak tersebut atau menetap di pusat perlindungan yang terdekat dengan klien. Tanpa bergantung pada pekerja sosial forensik. Selain itu, pekerja sosial forensik akan mengimplementasikan maklumat yang terdapat dalam sesi intervensi dan menyalurkan kepada Pusat Lalu Sakinah untuk memberikan pendidikan dan serta keagamaan kepada klien dan perlindungan kepada klien untuk meneruskan kehidupan di pusat perlindungan tersebut. Fasa 3, tahap penamatan, menilai. Pada tahap ini, pekerja sosial akan menilai kembali sesi intervensi atau proses pertolongan yang telah dijalankan. Sebagai contoh, menilai keadaan klien setelah dihantar ke Pusat Bimbingan Raut Hatus Sakinah. Pekerja sosial akan meneliti keadaan semasa klien dan membandingkannya dengan matlamat intervensi. Contohnya, klien berhasrat untuk mengembalikan autonomi atau mempunyai kuasa terhadap dirinya sendiri. Selain itu, pekerja sosial boleh menilai perubahan sikap dan tingkah laku klien melalui persekitaran terdekatnya seperti pekerja dan penghuni yang pusat yang sama serta maklum balas daripada ibu bapa klien. Matlamat intervensi tercapai apabila pekerja sosial dapat mengembalikan kefungsian sosial klien serta memperkasakan klien untuk meneruskan kehidupan.